Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah ya alim iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walillahi izzah li rasulih amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita jumpa bermalam ni. Dan yang paling penting mungkin sebelum start minta maaf ya, kopi yang tinggal ke office. Terus ketika-ketika alamak saya tak masuk kereta. Dah kita kata apalah, tak apa kan. Mudah-mudahan kalau tinggal Allah Akbar lagi muda. Ini yang cerita soal diri kan. Dah tua dah bumur dah, dan aku dah buban dah. Okey, baik. Okay, tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang kita ada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan kata sihat sejahtera, masih lagi dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah dia sebagai satu ingatan pada diri saya dan semua sekali. Kita gunakan nikmat-nikmat tadi itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disalahgunakan apa saja yang telah diberikan kepada kita, sebab pada dasarnya semua itu adalah pinjaman semata-mata. Pinjaman semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, sebaik-baiknya kita salurkan dia untuk sebagai satu bekalan kita di akhirat kelak. Tuan-tuan, apa yang kita lalui di dunia pada hakikatnya adalah sementara. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita akan datang. Malah setengah jam lagi akan datang pun kita tak tahu apa yang akan berlaku pada hakikatnya. Tapi begitulah juga kita doa, minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan selamat. Begitu juga untuk negara kita yang kita cintai inilah, mudah-mudahan insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita berhenti pada muka surat 22, 23 20 Tadi yang pasal aja 22 kan 22 pada kita dah masuk pada arwah kot rasanya, betul? Perenggan kedua. Jadi sambung pada arwah lah. Okey, baik. Okey, kita masih pada surah An-Naba yang pada ayat 37 hingga ayat 40, yang pada penghujung surah An-Naba. Pada hakikatnya mungkin kita boleh selesaikan pada malam ini insyaAllah, mudah-mudahannya. Yang ini berkaitan dengan persoalan hari akhirat. An-Naba itu merujuk kepada berita hari akhirat yang menggegarkan jiwa manusia, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 37 sampai ayat 40 tu. Kalau kita boleh ulang supaya kita sambung dengan ayat lain supaya dapat dia punya flow, kesinambungan yang juga daripada sudut dia punya kata kronologi dia kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Baik, ayat ini 37 sampai ayat 40 dia bercerita tentang perusahaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa mutlak pada hari akhirat kelak. Tidak ada yang lain boleh bercakap pun, malah untuk berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun
di atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat walaupun kita sifatkan dia sebagai satu makhluk yang cukup suci, begitulah juga dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kuasa untuk bercakap dan sebagainya. Melainkan kalau katakan dibenarkan bercakap pun benda yang sebenar-benar semata-mata. Baik, kita masuk pada surah 22 tu untuk kita terus berbincang yang kemudiannya. Baca dulu Ar-Ruh di dalam ayat tersebut ialah Jibril alaihissalam. Demikian pendapat kebanyakan ulama yang bersandarkan kepada firman Allah di dalam ayat yang bermaksud dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril alaihissalam. Asy-Syu'ara ayat 193. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Jibril adalah malaikat yang paling besar daripada keseluruhan para malaikat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Jibril adalah malaikat yang paling besar mengatasi kebesaran langit dan bumi. Ayat ini merupakan dalil yang jelas bahawa para malaikat dan Jibril alaihissalam adalah merupakan sebesar-besar makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kuasa dan kedudukan mengatasi kehebatan hari kiamat dan keturunannya. Setelah itu Allah menjelaskan pula bahawa pada hari kiamat, bahawa hari kiamat merupakan suatu perkara yang pasti dan tidak ada keraguan padanya. Firman-Nya bermaksud itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki nescaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. An-Naba 39. Hari itu yang merupakan hari di mana para malaikat berdiri sebagaimana yang telah disifatkan adalah merupakan hari yang pasti. Ia merupakan satu hari yang bakal menjadi kenyataan. Oleh itu sesiapa yang mahukan kejayaan pada hari tersebut, hendaklah dia berusaha menjadikan ganjaran Allah sebagai rujukan dan panduan yang diikuti. Dia hendaklah berusaha menghampirkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Dia hendaklah beriman dengan arti kata yang sebenar dan beramal dengan amalan yang baik. Kemudian Allah kembali memberikan ugutan dan menakutkan orang-orang kafir terhadap hari kiamat. Firman-Nya bermaksud, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang kafir seksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baik sekiranya aku dahulu adalah tanah. Surah An-Naba ayat 40. Wahai penduduk Mekah dan golongan kafir yang seangkatan dengan mereka, Allah peringatkan kamu kepada satu azab yang hampir berlaku, yaitu hari kiamat. Allah menyatakan ia adalah hampir bagi menunjukkan kepastian berlaku. Dalam kaedah bahasa Arab, setiap satu perkara yang pasti ia dianggap sebagai qarib, iaitu hampir. Ini jelas terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, seperti yang bermaksud pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, kadar sesenja atau sepagi. An-Nazi'at 46. Pada hari tersebut setiap orang akan melihat segala apa yang pernah mereka lakukan sewaktu mereka hidup di dunia dahulu. Dalam konteks ini Allah berfirman bermaksud pada hari itu setiap individu mendapati segala kebajikan, segala kebajikan dihadapkan di mukanya. Itu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada jarak masa yang jauh. Surah Al-Imran ayat 30. Orang-orang kafir seperti Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'in, Abu Jahal dan Abi Salamah bin Abil Asad Al-Makhzumi, lantaran kedahsyatan azab yang mereka hadapi berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu hanyalah seketul tanah. Pada mereka lebih baik menjadi tanah daripada menjadi manusia yang dibangkitkan oleh Allah. Mereka menaruh harapan akan dikembalikan menjadi tanah seperti makhluk haiwan yang lain setelah mereka menjalani proses hukum balas bersama mereka. Pengertian ini terdapat dalam sepotong hadis As-Suwar yang masyhur. Ibnu Katsir rahimahullah taala amin menyebutkan terdapat satu asar yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Amr dan lain-lain yang lebih kurang bermaksud pada hari itu segala binatang dikumpulkan, binatang yang tidak bertanduk menuntut pembalasan terhadap binatang yang bertanduk. Setelah itu mereka pun dikembalikan menjadi tanah. Lalu orang-orang kafir berkata, mereka juga akan menjadi begitu bagi melepaskan diri daripada terkena azab. Dua ayat terakhir ini menjadi dalil bahawa manusia pada hari kiamat kelak akan terbagi kepada dua kumpulan orang-orang mukmin yang mempunyai kedudukan yang hampir dengan ganjaran pahala dan keridhaan Allah, sementara kumpulan kedua ialah kumpulan orang-orang kafir yang menderhaka dan jauh daripada rahmat Allah. Kumpulan ini tergolong dalam golongan yang mendapat azab. Baik, okey. Kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan nampak pertamanya ialah berdasarkan kepada ayat yang menyebutkan bahawa yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Baik, disebut kat situ perkataan ar-ruh. Ar-ruh di sini bermaksud dia merujuk kepada malaikat Jibril alaihissalam.
kita ada beberapa istilah yang diberikan kepada diberikan kepada Jibril alaihissalam. Satu, Ar-Ruhul Amin, tu ada di situ, diletakkan kat situ pada perenggan tu, pada baris yang ketiga, Ar-Ruhul Amin. Kadang-kadang disebutkan Ar-Ruhul Qudus, disebutkan sebagai Ar-Ruhul Qudus. Ruhul Amin, Jibril juga dapat pangkat tu satu. Kemudian yang keduanya ialah Ar-Ruhul Qudus. Kadang-kadang disebut sebagai Ar-Ruhul Amin, macam yang kita nampak dulu. Kemudian yang keduanya kadang-kadang disebut sebagai Ar-Ruhul Qudus, atau secara umumnya kadang-kadang terus dipanggil sebagai Ar-Ruh saja. Baik, Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhul Qudus, ataupun Ar-Ruh saja. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yang dalam suratul Qadri yang kita selalu baca itu merujuk kepada semua para malaikat, dan itu juga diketuai oleh Ar-Ruh, yakni Jibril alaihissalam, turun ke muka bumi pada Lailatul Qadar. Pada ketika itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia akan turun sampailah kita katakan pada waktu fajar, barulah pada ketika itu dia akan naik semula, yakni pada kita katakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, jadi kita tahu bahawa secara umumnya Jibril alaihissalam adalah ketua kepada para malaikat, terutamanya yakni terutamanya selepas daripada peristiwa di mana apabila syaitan laknatullah keluar ingkar daripada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu kita tahu. Maksudnya apabila diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada syaitan, sujud tanda hormat kepada Adam alaihissalam. Syaitan laknatullah tak nak langsung untuk sujud tanda hormat, maka pada ketika itu dengan keadaan takbur, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tu maksudnya enggan, wastakbara maksudnya adalah dia takbur, wa kana minal kafirin terus dihukum sebagai yang kafir. Ingat tuan-tuan, kafir tu maksudnya ialah daripada perkataan bahasa Arab kafara. Kafir tu maksudnya daripada perkataan kafara. Sebab kalau katakanlah kita daripada peringkat awal, macam peristiwa syaitan laknatullah dalam dialog tu, wa kana minal kafirin, perkataan kafara, kafir ni dia punya perkataan asal. Perkataan asal ni maksudnya ialah menghilangkan, hilang, atau kita sifat menjauhkan. Kita kata macam kadang-kadang kita pernah sebut perkataan kafarah. Kafarah maksudnya kafarah yakni tebusan, untuk kita tebus diri kita, ataupun kita akan tebus setelah mengatakan bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang suka bersumpah kan, sikit-sikit wallah, sikit-sikit wallah, demi Allah. Kadang-kadang kan budak-budak dulu kita katakan ada satu ketika dia suka kata tulis dekat dada kat belakang kan, alif lam ha kan, kau bohong tak bohong, tulis alif lam ha kat belakang kan. Itu semua tu orang-orangnya sumpah. Dalam banyak keadaannya sumpah ni sememangnya kita katakan litakid, dalam banyak keadaan secara mudahnya secara umumnya sumpah maksudnya adalah litakid, untuk mengukuhkan, demi Allah memang aku tak buat, contoh. Tetapi walaupun kita katakan sumpah itu secara umumnya untuk pengukuhan, tapi di situ juga ada penegasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la tahlif walaupun tasarikan. Jangan kamu bersumpah walaupun kamu dalam keadaan benar. Nabi pernah keluarkan hadis ni. Jangan kamu bersumpah walaupun kamu dalam keadaan benar. Bermaksud kalau masih lagi ada ruang-ruang untuk tepis, ada cara lain untuk datangkan bukti, ada cara lain untuk mengukuhkan kata-kata kita dan sebagainya, adalah lebih baik jangan bersumpah. Sebab sumpah ni kesan dia tinggi, kesan dia besar. Sebab pernah berlaku apabila seorang suami dia sumpah isteri dia waktu tu tengah marah sangat,
Isterinya dalam keadaan mengandung, dia kata, aku sumpah anak ini last lah untuk kita. Dia kata, no, ni anak yang terakhir untuk kita. Sedangkan tu anak pertama, dalam perut. Mati kan, keluar, betul-betul mati. Sampai sekarang suami tu menyesal. Tapi ketika lafaz tu kadang-kadang sesuatu kita masalah kita yang kita kena hati-hati lah, apabila kita tidak tahu saat kabul doa. Kita tak tahu saat kabul doa. Pada ketika kita bercakap, kita rasa biasa-biasa je. Kita rasa biasa-biasa je. Tapi ada kemungkinan waktu kita cakap tadi tu, ketika tu saat kabul doa, Allah ambil kabul. Baik, kalau baik tak ada masalah. Tapi kalau katakan buruk, dan masalah. Baik, contoh kalau katakanlah bagi kafaratul yamin, maksudnya ialah tebus sumpah. Kalau dah bersumpah, pernah bersumpah, kalau katakanlah tak, kita mengatakan dah tak dapat untuk dijalankan atas apa yang kita sumpah, atau kita menyesal dengan sumpah yang kita buat, dah menyesal, nak tarik balik dah tak boleh lepas, jadi caranya tebus kafarah. Jadi perkataan kafarah maksudnya menghilangkan. Bagi syaitan, wa kana minal kafirin, kita kata dia tu menghilangkan akidahnya, menghilangkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kafir. Jadi maksudnya dia hilang akidah, hilang iman dan sebagainya, hilang pegangan dia. Jadi bagi tebusan sumpah, apa dia? Kalau dah bersumpah, dia katakan nak tebus balik, tebusan dia adalah secara takhir. Takhir maksudnya secara pilihan. Jadi boleh pilih antara tiga ni lah. Antara tiga ni, tebus sumpah ada tiga, boleh pilih. Dia bukan kita kena secara takdir. Takdir ni maksudnya secara tetap, kena ikut turutan. Tak, kita boleh pilih. Baik, pertamanya ialah kita bebaskan hamba mukminah, hamba perempuan mukminah, hamba mukminah, faham tak? Dua, bagi makan 10 orang miskin. 3, puasa 3 hari. Ini adalah pilihan. Agar ada orang bersumpah, dah terlepas cakap, dah sumpah dah, menyesal. Tu semua tu kadang-kadang kita terlepas pandang kadang-kadang kita mengikut hati kita, marah kita dan sebagainya. Jadi disusun oleh para ulama, dia kata yang pertamanya ialah bebaskan hamba. Zaman dulu, oleh kerana kita tahu zaman jahiliah dulu, hamba ni tak main. Hamba perang ada, hamba mukatab ada, hamba yang telah dijanjikan untuk merdeka, tapi masalahnya dia tu dibeli. Jadi kalau nak bebaskan diri, jawabnya kau kena bayar sekian banyak dan sebagainya. Contoh, maksudnya kena bayar 2,000 dirham ke dan sebagainya. Jadi gaji dia tadi tu mungkin dipotong sampai habis dan sebagainya. Baik, jadi oleh kerana orang banyaknya hamba, cara mana Islam nak lupuskan hamba ni? Okey, caranya bila ada saja hukuman-hukuman tertentu, sebagai satu tebusan, pelan-pelan untuk dihilangkan. Pada peringkat kafarah, semuanya dalam banyak, bukan semua, dalam banyak keadaannya, pada peringkat awal kita kata bebaskan hamba terlebih dahulu. Bebaskan hamba. Jadi untuk kita hilangkan, sebab hamba antara yang dah biasa dalam menjadi satu mainan bagi orang Arab jahiliah ialah adanya hamba satu, kemudian dengan arak dan sebagainya. Jadi cara mana Islam nak lupuskan benda tu? Islam datang pelan-pelan. Dia tak boleh cabut terus, maksudnya haram perhambaan ni, tak boleh. Sebab nanti orang akan rebel balik, orang akan berontak, orang takkan terima dengan Islam. Jadi macam tu juga arak. Sebab arak kita tahu pengharaman arak setelah beberapa ayat. Maksudnya setelah 3 peringkat baru datang haram arak. Dia bukan kali pertama tu baru datang haram, tak ada. Sebab nak ajar pelan-pelan. Jadi begitulah juga bebaskan hamba. Tuan-tuan, ada hamba lagi zaman ni? Ada ke? Tak ada pun Rasa tak ada. Amah maid tu kan hamba tau. Maid kat rumah tu, ibu tu bukan hamba. Jangan buat pasal. Bapak-bapak jangan ambil maid tu. Jangan pakai maid tu. Pakai
hamba ni zaman dulu tu boleh dipakai. Tu maksudnya itu yang salah satu daripada antara hukum yang diharuskan. Sebab tu kalau katakanlah bagi tuan hamba dengan hamba tu pun ada hukum khas dia. Tu yang ada istilah ummul walad. Dia ada hukum-hukum tertentu. Tak apalah. Yang penting jangan jadikan maid tu jadi hamba sudah. Itu bergaji tu. Itu bergaji. Baik. Satu, tak ada apa. Oleh kerana tak ada hamba zaman sekarang, tu senang cerita lagi dari konteks kita, negara kita Malaysia. Maka yang keduanya ialah bagi makan pada 10 orang miskin. Bagi makan. Ada sebagian ulama dia tambah, tak boleh bagi makan, bagi pakaian untuk 10 orang miskin. Bermaksud satu persalinan lah. Itu bahasa mudahnya. Maksudnya sepasang paling-paling tidak, yang dirasakan sesuai untuk mereka 10 orang. Baik. Tak boleh juga, tak mampu nau juga. Sumpah pandai, tepus tak reti. Ni kadang-kadang manusia pun macam tu juga. Mulut laju nau, kan? Sekali dah terkena batang hidung, alamak, apa boleh tahu. Nasib baik kalau tak ada kena cari hamba tu. Kawan-kawan dia kena cari. Baik, hamba tak ada, tak boleh. Kemudian pergi bawah, kalau tak mampu juga untuk bagi makan 10 orang miskin, maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Tidak disyaratkan mutawalian, tidak disyaratkan berturut. Tak ada. Boleh bila-bila. Jadi maksudnya boleh lat-lat lah. Selang selang sehari ke, selang sebulan ke. Tapi dalam sumpah kalau boleh cepat-cepat dia bayar. Jangan main-main dengan sumpah. Sumpah ni yang berat, kesan dia cukup besar. Sebab tu Nabi pada awal tadi pun dah kata lah, la tahlif walaupun tasarikan. Jangan kamu bersumpah walaupun kamu dalam keadaan benar. Sebaik-baik jangan bersumpah. Ambil jalan selamat, tuan-tuan. Baik, okey. Jadi Jibril alaihissalam, kita katakan di situ pengarang mengatakan bahawa Jibril adalah malaikat yang paling besar daripada keseluruhan para malaikat. Dalam riwayat Nabi SAW dikatakan bahawa Nabi pernah melihat Jibril alaihissalam 2 kali dalam sifatnya yang sebenar. Dalam keadaan Jibril yang sebenar tu 2 kali je pernah Nabi nampak. Tidak lebih daripada itu. Adalah beberapa riwayat-riwayat demikian. Cukup besar. Malah disifatkan bahawa kalau sekali aja Jibril AS angkat sayap dia, maka dah gelap dah bumi dah. Itu usulah. Bahawa usulah, bahawa usulah dah gelap dah bumi. Maksudnya kalau dari segi logik akal kita, andaian kita, begitu besarnya yang kita katakan Jibril AS. Malah yang pertama kali Muhammad SAW nampak tadi itu ialah ketika Jibril sampai untuk bawa wahyu. Itu yang menggigil Muhammad SAW. Ya? Baik, tuan-tuan. Jadi kebesaran pada para malaikat, walaupun para malaikat tadi itu dalam keadaan yang kita katakan cukup besar, tetapi dan begitu juga dalam kedudukan yang cukup mulia pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi begitulah juga pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat, semuanya tidak boleh berkata-kata. Para malaikat hanya berbaris saja pada ketika itu menunggu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat sentiasa berada dengan kita, tuan-tuan. Dan begitulah juga, jangan dilari-larikan, jangan dijauh-jauhkan para malaikat ini daripada diri kita. Dalam satu kitab ada menyebutkan bahawa para malaikat kadang-kadang dia akan berasa sakit dengan kita kalau kita menyakitkan dia. Dalam hadis sahih Nabi SAW juga ada dalam kitab Riyadhus Salihin, tuan-tuan boleh baca kat situ, yakni yang berkaitan apabila kadang-kadang bila kita dalam keadaan berhadas, dalam keadaan kita buang hadas tu memang dia sakit, dia tak suka. Malah Nabi SAW dalam hadis yang lain pernah menyebutkan bahawa bila seorang sahabat Nabi datang masuk dalam surau setelah makan al-basal, setelah dia makan bawang, bawang tu pun dia mengatakan dah menyakitkan malaikat. Bukan sakit jana, tak, tapi dia tak suka, dia tak mau. Kalau petai lagi jauh. Baik, jadi bahasa mudahnya kalau katakanlah dengan basal bawang putih tu pun, sahabat Nabi masuk dalam surau. Bila masuk dalam surau, Nabi perasan dengan karamah, dengan kemuliaan Nabi SAW. Nabi perasan bahawa yang sahabat tadi ni lepas makan bawang, para malaikat terganggu di situ. Nabi arah sahabat ni keluar surau. Keluar, jauh sikit. Dah jauh dah. Nabi kata, jauh lagi. Sampai pada takut, keluar lagi, jauh.
sampai macam tu sekali, terkesannya malaikat, sakitnya malaikat dengan bau yang kurang menyenangkan kepada malaikat yang kita bawa. Sebab tu ibrah umum, kita ambil al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Apa saja makanan yang boleh membawa kepada bau yang kuat, seboleh mungkin jangan dibawa terus masuk dalam surau, masjid, berjamaah dan sebagainya. Maksudnya kalau nak datang salat jamaah, siwak gosok gigi dulu, paling-paling kurang komo-komo sebelum masuk bersama dengan jamaah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak kali memang kita cuba elakkan apa saja. Malah dalam satu kitab ada disebutkan bahawa di antara rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat tetapi diambil tempat pula oleh syaitan laknatullah, antaranya ialah rumah yang tidak bersih, rumah yang kotor, berbau, sampah simpan lama-lama. Ibu-ibu dah kalau masak sotong tu orang, kalau tak ada langau datang, bukan lalat dia, langau datang. Jadi terus buang. Tong sampah jangan besar-besar, kecil-kecil sudah. Bila tong sampah besar, jawabnya nak penuh lambat. Betul, kita nak corona jimat plastik, tapi dalam jimat plastik kadang-kadang dimakan 5-6 hari kau. Wah, bau tu. Jadi di situ malaikat takkan masuk. Malaikat tak suka pada rumah yang dikatakan berbau, tak suka. Jadi bila malaikat keluar, bermaksud yang akan masuk siapa? Syaitan. Jadi kalau dalam konteks sampah tadi tu, kalau dapat tong sampah ni ataupun bakul sampah ke dekat dapur tu yang sedang-sedang sudah. Nampak mengatakan dah mula berbau sikit ke, dah mula separuh, lebih separuh, cepat-cepat bawa. Itu adalah lebih baik dalam banyak keadaannya. Cara susunan barang kita kadang-kadang dalam rumah, kemas tak kemas, tu semua memberikan kesan kepada kita. Malaikat masuk yang pastinya membawa rahmat Allah, tuan-tuan. Yang pastinya. Begitu juga yang pastinya bila malaikat keluar, syaitan masuk, dia tak bawa rahmat, dia akan bawa musibah. Dalam arti kata lain, dia akan kacau jiwa manusia, dia akan tidak mententeramkan, dia akan ganggu perasaan manusia. Itu yang kadang kita tengok antara ahli keluarga kadang, bukan masalah dia tak ada harta, bukan masalah dia tak salat, bukan masalah dia tak baik, tak. Tapi kadang-kadang suasana tadi tu suasana yang kotor. Tujuh. Satu. Kalau boleh dicatat. Kemudian yang keduanya, antara rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, dimasuki pula oleh syaitan laknatullah, ialah rumah yang dalamnya ada patung, ukiran-ukiran, tak nak. Kemudian miniature. Zaman sekarang ramai orang suka dengan miniature yang dia bawa kecil, laba-laba kadang-kadang, apa lagi, patung-patung lah, patung Doraemon kadang-kadang sikit-sikit. Untuk anak-anak tak ada masalah, tuan-tuan. Untuk anak-anak tak ada masalah, tapi pastikan yang anak-anak tu untuk anak-anak dia. Jangan anak-anak yang dah besar panjang, dah sekolah menengah, peluk Doraemon lagi, itu tak mau. Peluk Superman ke apa ke, tak mau. Itu semua tak jadi, tak boleh. Yang itu termasuk dalam maksud yang malaikat rahmat takkan masuk. Kalau untuk anak-anak, kalau itu tak ada masalah. Untuk didik, itu pun boleh dipersoalan lagi. Sebab Ultraman contoh, patung Spiderman contoh, Doraemon dan sebagainya, dia wujud ke? Dia wujud? Dia tak wujud. Jadi apa sebenarnya yang kita nak ajar dia? Itu persoalan. Lainlah kalau kata, kalau mungkin patung mainan kanak-kanak yang Barbie itulah, contoh anak patung memang doll tu, kita tunjuk, ni ketiak, ini leher, ini lutut, tak apalah. Ultraman nak tunjuk apa? Lampu lilap-lilap dia tak jadi ya. Walhal hakikat dia tak wujud. Sedangkan dalam Islam, ilmu dia mesti diajar kepada manusia, membawa manusia supaya tunduk patuh pada Allah. Hakikat ni benda-benda tu tak wujud. Jadi boleh dipersoalkan, walaupun alasan tu nampak macam cantik, niat untuk mendidik. Tapi begitulah juga dalam Islam, kita tahu secara umumnya al-ghayatu la tubadirul wasail. Niat tidak menghalalkan cara. Jadi kena tengoklah. Jadi maksudnya patung-patung kalau ada kat dalam rumah, kadang-kadang sekarang ada konsep-konsep Bali, konsep-konsep Bali
dekat sana lah. Maksudnya dalam patung ukiran, landscaping kadang-kadang dan sebagainya itu kalau boleh cubalah. Tak hina kita dan kalau tak ada buat landscaping Bali tu yang risau. Tak risau, tak ada apa-apa. Tak kalah kita. Baik, dua. Rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, malah dimasuki juga oleh syaitan secara tidak langsung, na'udzubillah. Yakni rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran dan begitu juga zikir kepada Allah SWT. Tak ada benda tu. Rumah dalam hadis lain Nabi ada sifatkan macam kubur, dia mati, tak ada apa-apa nilai rumah tu, kosong. Dalam arti kata memang tidak silap boleh menyebabkan jiwa-jiwa manusia, penghuni-penghuni dalam rumah tadi tu jiwanya kosong, jiwanya keras, jiwanya tak mana-mana dan sebagainya, tak tenang, semua tu boleh berlaku. Baik, jadi maksudnya kena perbanyakkan Quran, banyakkan zikir, adakan salat-salat sunnah dan sebagainya. Itu adalah yang paling-paling baik. Malaikat akan masuk dan begitu juga syaitan akan keluar secara langsung. Baik. Kemudian seterusnya dia ada banyak belas-belas. Ini antara apa yang saya sepingatnya. Ada sebuah satu kitab. Kemudian seterusnya ialah rumah yang sentiasa menjaga silaturahim. Malaikat akan sentiasa berada dalam rumah, syaitan akan keluar. Rumah yang sentiasa menjaga silaturahim, hubungan yang baik di antara ahli keluarga satu, jiran-jiran tetangga dia, menghormati, memuliakan duyuf, yakni semua tetamu yang masuk dan sebagainya. Malaikat rahmat akan berada dalam rumah, syaitan akan keluar. Tuan-tuan, ingatan pada saya, ingatan pada semua, walaupun mungkin yang datang tu namanya anak kita, walaupun namanya anak kita, pada ketika dia datang ada dua kapasiti dia. Ada dua kapasiti. Kapasiti yang pertama sebagai anak kita, dan yang kedua kapasiti yang masuk tu juga sebagai tetamu. Perlu dihormati. Jangan orang kata apa ni kau ada di rumah kau nak, suka hati kau ada, kau nak bontang, nak belenging, suka hati kau. Ya, satu sudut, tetapi perlu juga memuliakan dia. Apatah lagi kalau namanya ayah ibu kita masuk rumah, mak bapak mertua kita masuk rumah, itu semuanya adalah tetamu pada hakikatnya. Memuliakan dia memang berkait rapat dengan masalah akidah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim taifahu atamakan ila akhir hadis, sampai ujung hadis. Bermaksud sekarang ni ialah memuliakan tetamu itu sebenarnya dia kait rapat dengan akidah pada Allah SWT dan begitu juga kepada hari akhirat. Jangan sisirkan dia walaupun namanya contoh besan, menantu dan sebagainya, ya, tapi kena muliakan dia. Jangan nampak sangat daripada sudut perbezaan tu. Aku apa betul dia, Allah apa. Nah. Ketika dia sampai, kapasitinya juga di situ ada kapasiti sebagai seorang tetamu. Jadi silaturahim kena jaga, jangan rosakkan dia dan sebagainya, semua tak boleh. Baik, jadi tuan-tuan, okey, kita cukup yang tu untuk secara langsung untuk berkaitan dengan rumah yang boleh dimasuki oleh syaitan. Dalam keadaan malaikat keluar daripada rumah tersebut, maka kita cuba elakkanlah. Kita mudah-mudahan sentiasa malaikat yang berada dalam rumah kita. Baik, muka surat 23 begitu juga pada ayat ini menunjukkan bahawa bagi kita nanti di akhirat kelak, kita sewajarnya kita akan terbahagi pada dua keadaan. Satu yang golongan yang beriman dan satu lagi golongan yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang mukmin, bagi orang yang sememangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mendapat balasan-balasan yang baik. Adapun bagi mereka yang sememangnya ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala, sememangnya tidak akan mendapat katakan balasan-balasan yang baik, malah kesemuanya benda-benda yang buruk. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok pada muka surat 23 berkat atas kan itu dikatakan bahawa dia hendaklah berusaha menghampirkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Dia hendaklah beriman dengan arti kata yang sebenar dan beramal dengan amalan yang baik. Tuan-tuan, dunia ini pada hakikatnya adalah tapak semayang kita. Tapak semayang kita. Kita nak semai benda baik, kalau kita nak tuai benda yang baik di akhirat kelak, semailah benda-benda yang baik atas dunia. Kalau kita tak nak, kata kalau tak nak nanti di akhirat kelak
dalam arti kata lain diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekali-kali semai benda-benda yang buruk atas dunia. Jangan. Paling tidak kita ambillah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Nabi sebut, kalau siapa yang ada pernah belajar dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, disebutkan kat situ hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa makala Rasulullah SAW, hadis sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini kaidah, tuan-tuan, kaidah. Kita jadikan dia kaidah. Apa maksud kaidah? Jangankan buat jahat, tapi daripada awal Nabi dah letak kaedah. Di antara, maksud dia, di antara keindahan akhlak seseorang Islam ialah dia tidak mencampuri urusan yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Itu maksudnya. Min husni islamil mar'i, di antara keindahan akhlak yang ada pada seseorang ialah tarkuhu ma la ya'nihi. Apa makal? Dia meninggalkan apa saja yang tak ada kaitan dengan diri dia. Tak masuk campur. Dia tak ada busybody now. Tak ada. Kita, majoriti kita tinggal rumah taman, rumah awam, perumahan dan sebagainya. Tak macam dulu, jauh-jauh sikit dan sebagainya, rumah kampung. Itu rumah taman. Tak ada kaitan, tak ada sebab, tak ada pasal. Jangan bila orang jiran balik aja tengok bonet tu penuh lah. Jangan tanya. Tak pasal-pasal ni. Saya ada bau cempedak ni, kan? Walhal tak ada kaitan. Kita duk pergi campur urusan orang. Tengok orang tu keluar masuk dan sebagainya. Ni sibuknya awak hari. Tuan-tuan, ada benda yang kalau kita tak perlu ambil tahu, jangan ambil tahu. Itu adalah lebih baik. Kita yakin dan percaya semua orang sebenarnya tak suka privasi ni dia ganggu. Tak semua suka. Tetapi begitulah juga. Nanti akan timbul pula orang kata, habis Ustaz, kalau katakan maksiat, okey, di situ border dia. Di situ batasan dia. Bila menyentuh perkara maksiat kepada Allah, pada ketika itu wajib campur. Tak boleh kata pula, kang kalau aku tegur kang, habis rumah aku dengan cat merah kan. Saya lama sekali main cat warna merah je, tak ada cat warna lain cat merah je balik. Baik, kang habis calau kita aku ni kang. Ni aku rasa silap-silap ni kan, kalau anak kucing aku harus penyekkan dia dengan macam ni kan. Tuan-tuan, bila masuk saja bab maksiat, wajib tegur. Pada ketika yang urusan-urusan muamalat biasa, mubah, harus, tak ada benda, tak ada sebab, tak ada kaitan, tak payah campur. Jangan campur. Kita dengar cerita orang sebelah ada beli tanah lot baru. Contoh, kita satu keluarga pun, macam mana dia boleh beli tanah lot tu? Dia tak cakap pun dengan kita. Yang aku tahu tanah lot itu dah 8 lot dah, kan? Macam-macam kita sibuk. Dia beli kedai itu lagi, boleh sewa lagi. Jangan kira harga orang. Biar rumah sewa itu ada 12 dah, tak cukup-cukup lagi. Jadi semula nak usaha dia. Jangan campur urusan orang. Tapi bila masuk dalam bab maksiat, kena campur. Tengok lain macam aja. Nampak seorang lelaki, seorang perempuan, ada budak kecil, masuk je dekat rumah sewa tu, kita mula bertanya, tanya khabar, menerima sebagai anggota masyarakat kita yang baru. Dan kita borak-borak tadi tu, tanya asal mana, dan paling tidak dapat anggaran. Okey, aku rasa daripada cerita dia ni, ini memang benar suami dan isteri, clear, tak masalah lah. Tapi tengok masuk lain macam. Kadang-kadang suami tak ada, tinggal gontang, datang pun kata malam-malam, pagi-pagi lesap balik dan sebagainya. Lain macam lah kita tengok dia ni bang. Contoh, biasa nak bunyi ni perempuan dulu kot. Biasanya lah kan, lelaki ni dia alah, duli je kan, halo orang awak campur. Biasa style ni perempuan. Dia ragut tu betul tu. Okey, baik. Baik. Bila dah mula nampak ada orang kata benda yang nampak lain macam, curiosity tu datang, kita dah mula nak tanya. Okey, time tu memang kena berhati ke baik. Tengok perjalanan waktu dia dan sebagainya. Sebab tak nak jadi macam dulu.
pernah berlalu satu kes. Apabila ialah kita ni sangka baik, baguslah tu, sangka baik tu bagus lah tu, tapi kena ada limit dia, ada batas dia. Sampailah satu ketika bila dah kena tangkap, dah kena ambush, rupanya tiga anak dia, anak luar nikah. Maksudnya yang macam suami isteri tu hakikatnya bukan suami dan isteri. Dah sampai 3 dah anak dia. Nak kata apa tu? Bermaksud paling tidak ketika dia mula masuk dalam perumahan kita, dalam kawasan kita, karya kita, kampung kita dan sebagainya, paling tidak bertanya khabar, tanya tidak latar belakang. Dah kita nampak okey, kita bersangka baik, mudah-mudahan kita tolong, kita bantu kalau dia memerlukan bantuan dan sebagainya. Begitulah juga kita jemput-jemputlah dia untuk dia bersama dengan kita dalam aktiviti kemasyarakatan. Tapi untuk campur saja-saja masuk dalam perkara-perkara yang arus, benda yang kita katakan nak saja-saja masuk, adalah dilarang oleh Nabi SAW. Sebab itu secara tak langsung melambangkan pada akhlak kita. Kita suka tengok perangai dia. Orang akan benci banget, orang tak suka masuk haluan, tak pasal-pasal dan sebagainya. Orang memang tak mau. Tak ada siapa pun yang suka pada hakikatnya. Tapi bila bila masuk dalam bab maksiat, kena campur, kena mula cegah, ikut berdasarkan kepada kemampuan dan tingkatan yang sepatutnya, sewajarnya. Tegur pun tuan-tuan, betul mesejnya, betul yang baik, betul kadang kita nak islahkan dia, bawa balik kepada agama Islam kita dan sebagainya. Betul itu merupakan satu prinsip, ya. Tetapi ketika kita tegur benda-benda prinsip, begitulah juga cara kena betul, cara cakap kena betul, cara bertindak kena betul. Jangan orang kata semudah ini prinsip, kau salah, macam mana sekali pun salah, aku kena betulkan kau. Ya, betul kita kena betulkan, tapi cara tu dia fleksib. Approach, cara mana kita bercakap kena betul, intonasi cara kita bercakap dan sebagainya. Jangan orang kata malu-malukan dia sangat-sangat dan sebagainya. Kena pelan-pelan tuan-tuan, sebab kita ni hidup bermasyarakat, kita kena ingat dalam banyak keadaannya yang mana kita tak tahu siapa yang akan memberikan manfaat kepada kita satu hari nanti. Jadi sebab tu kena sentiasa baik dengan orang. Dan begitu juga untuk kita mendapatkan kebaikan di akhirat kelak, maka di dunia kita buat tuan-tuan benda yang baik. Sebab kita seperti mana yang kita tahu dalam surah As-Sajdah yang kita selalu baca, kita baca surah As-Sajdah pada hari Jumaat terutamanya. Apabila kita dah sampai di akhirat kelak nanti tuan-tuan, di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya kita tak ada ruang untuk patah balik. Untuk patah balik ke dunia tak ada dah. Itu yang apabila orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, banyak derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila di akhirat kelak ada dialog tu yang kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami, wahai Tuhan kami, Rabbana absarna, Engkau telah pertontonkan kepada kami, wa sami'na, dan pada ketika ini kami dah mendengar dah, jelas pasti dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, yakni kebenaran bahawa hari akhirat itu pasti berlaku, janji Engkau benar, hari ini hari pembalasan dan sebagainya. Kami menyesal sungguh-sungguh Tuhan. Dia kata apa? Farji'na, pulangkan kami balik Tuhan, pulangkan balik kami, hantar kami balik ke dunia, hantar balik. Sebab apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun, supaya kami boleh beramal, buat balik amal-amal kebaikan. Sebab sekarang ni kami dah yakin, dah tak guna dah tuan-tuan. Dekat atas dah tak guna dah. Nak buat baik sekarang, atas dah sampai, bahasa mudah ni kita hanya tuai je, tak ada lagi dah. Kita mengatakan nak boleh cover balik, semua tak ada. Benda tu dah pasti dah, benda tu pasti berlaku dah. Dia cuma kasih tu dekat pada mahsyar nanti hanya penghukuman saja. Allah pada waktu tu akan menjatuhkan hukuman sama ada kita baik atau kita buruk, syurga atau neraka. Tidak ada benda lain dalam arti kata untuk buat balik, cover balik, benda tu tak akan berlaku. Jadi kita gunakanlah dunia ini, nikmat-nikmat dunia ni dalam keadaan sebaik mungkin. Suami kita ada suami lagi, baik gunakan suami itu untuk meraih pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu gunakan suami itu untuk dapatkan pahala, berkhidmat kepada dia, masak elok-elok, masak sedap-sedap. Dia suka kari, bagi kari, suka santan, suka kuah lemak, bagi kuah lemak. Buat apa dia tu? Jangan buat kuah lemak pakai pemancong sudah ada.
Pemancau tak rasa benda, tak jalan. Dia bagi yang pekat-pekat kau-kau punya. Dia jalan, bukan jalan tu, dia sedap. Itu bahasa muda dia. Suami gunakan isteri untuk meraih pahala, macam tu juga. Bagi nafkah pada dia, layan perasaan dia, sekali-sekali dia nak berjalan dan sebagainya, layan dia. Itu pada hakikatnya dia gemas, dia kadang-kadang dia memang suka makan aiskrim. Contoh bagi lah, kan, this is sekali-kali sedap kan, memang kerja kahwin biasa dapat free. Memang sedap sekali-sekala. Sekali-sekala tak sedap, sekali-sekala tu sedap. Cakap terang, ada yang orang kata dah jajak bibir dah tu. Ada yang keluar dengan aiskrim ni kan. Right, sekali-sekala tu sedap. Layan, gunakan anak-anak tadi itu untuk meraih pahala. Gunakan dia, bagi nafkah pada diri dia, layan perasaan dia dan sebagainya. Gunakan jiran tadi itu untuk meraih pahala. Buat baik pada jiran. Ada yang katakan makanan lebih di rumah, rezeki lebih, sampai-sampaikan pada jiran dan sebagainya. Gunakan keliling ni, jadikan dia untuk sebagai satu ibadat. Hakikatnya ruang-ruang pahala terlalu luas, tuan-tuan. Sebab tu Nabi ada sebut dalam satu hadis, cantik hadis Nabi SAW. Jadikan ini sebagai satu kesimpulan untuk malam ni. Nabi kata, al-jannatu aqrabu min syirkin na'li. Al-jannatu aqrabu min syirkin na'li, wan naru mithlu dhalik. Wan naru mithlu dhalik. Mithlu dhalik. Atau Rasulullah. Nabi kata, syurga itu akrab, cukup rapat, cukup dekat, min syirkin na'li, daripada tautan tali-tali kasut. Bahasa muda kalau kita tengok tali-tali kasut anak kita yang di sekolah tu apa dan sebagainya, dia dah sulam rapat dah. Dah sulam rapat dah, saling bersentuhan dan sebagainya. Baik. Tetapi kita nampak rapat tu macam tak ada ruang. Tapi begitu juga Nabi SAW katakan bahawa jarak syurga dengan kita cukup rapat, lebih rapat daripada tautan tali kasut. Maksudnya apa? Nak dapat pahala tu senang. Senang nak dapat pahala. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa ni tengah duduk atas kapet sekarang ni. Contoh, ternampaklah yang putih-putih tu. Dalam diam-diam tu pungut satu masuk poket. Pahala tu payah, awak tak payah pakai vacuum. Putih tu je dapat pahala lah. Bukan payah sangat. Senang je tuan-tuan. Senang sangat dapat pahala. Tapi begitulah juga Nabi kata, wan naru mithlu dhalik. Itu yang sedap tu, akal-akal. Neraka pun macam tu juga. Dia bukan syurga je dekat, neraka pun dekat. Hadis sahih, ada yang kuat. Maksudnya apa? Contoh macam tadi lah, yang tadi benda putih tu depan mata kan, kita ambil jam masuk dalam poket, 1, 2, 3 contoh masuk, dah pahala dah berjalan dah kan, pahala dah jalan. Keluar je kat depan, kalau kita minum kan, kita tunjuk pula, keluarkan pada poket, tunjukkan kawan, aku dapat ni, nampak ada 4 aku kutip dalam surau tadi, kau ada. Habis kau hilang pahala, tak ada benda dapat. Benda yang sama, dia boleh pergi pada pahala arah syurga. Benda yang sama tu juga boleh pergi pada dosa, membawa kepada neraka. Tapi pada dasarnya dia merupakan pilihan atas kita nak buat benda baik atau benda buruk. Dengan suami, dengan adanya suami itu, ibu-ibu nak pergi pada syurga, ataupun dengan ada suami itu nak pergi buat untuk ke arah neraka. Dengan adanya anak-anak tadi itu, sama ada nak jadikan anak-anak sebagai satu batu loncatan untuk ke syurga Allah, atau jadikan anak-anak tadi itu untuk kita pula sebagai bapa pergi neraka Allah. Terpulang. Ini atas kita sebenarnya, teman. Sebab memang pada akidah kita di Sunnah wal Jamaah, Allah hanya menjadikan sebab, kita yang akan buat keputusan. Di atas kita mengatakan apa yang kita pilih, di situlah Allah akan izinkan. Di situ yang kita kena pegang baik-baik. Dengan masakan yang ibu masak tadi itu, itulah juga akan dapat pahala. Nasi tadi dah masak, dah elok cantik, setiap butir itu dapat pahala. Berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Letak je atas meja tadi kan, terus saja suami pun duduk makan. Jah, tuangkan untuk saya 1 senduk. Alah, awak dah besar-besar, senduk dah sendiri. Kau
daripada boleh tambah pahala, dah berkeras dah, tak cantik dah. Apa salah? Saya ada seorang mak saudara lah, mak saudara saya, dia cukup pantang betul kalau mana-mana isteri tak melayan pula, tak melayan suami dia makan. Cukup dia pantang. Dia boleh tengok anak perempuan dia atau menantu perempuan dia, ketika suami dia makan, dia tak layan. Tak duduk sebelah, tak ambil pinggan dia, tak ambilkan nasi dalam. Oh, dia tak boleh. Memang dia dipanggil, laki kau nak makan ni, duduk sini. Sampai tahap tu dia ajak anak perempuan dan menantu perempuan dia. Tak apa-apa. Tapi saya rasa zaman sekarang tak ada hal. Pandai awak lah bang, kan, buat esok kan, pandai je. Lagi lama hidup lagi, awak kan dah pandai. Nah tuan-tuan, setiap yang berada di keliling kita, jadikan dia untuk ke arah pahala syurga Allah SWT. Jangan salah gunakan dia. Sebab ruang-ruang ni sebenarnya adalah tapak-tapak semayang kita untuk kita tuai di akhirat kelak, mudah-mudahan. Baik, saya rasa itu je untuk pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat. Kita ambillah satu kesimpulan mudah, bahawa di akhirat kelak nanti, di situ nanti kita akan tuai semua pahala yang kita buat, amal-amal kebaikan yang kita buat pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita tidak menuai benda-benda yang buruk atas apa yang kita buat atas dunia ni. Kalau kita ingat soalan kafarah sumpah tadi tu, dia nak lagi mudah sebenarnya. Baik, kalau dalam banyak keadaannya ulama kata kita stick cara ni kalau dapat, tetapi tidak menjadi satu kesalahan lah kalau boleh ditaksirkan kalau dapat. Maksudnya hidangan ataupun beras Terisa terulang, maksudnya ikut kesesuaian kita lah, ikut kemudahan. Jadi begitu juga kalau nak ditaksirkan dalam bentuk value, maksud untuk nilai, boleh tak? Satu cuba at least, maksudnya sekali kenyang lah, sekali makan kenyang lah. sama ada makan ataupun boleh pakaian kan? Pakaian kan lagi mahal, jadi kita punya. Tuan-tuan, kalau dapat kita dah lah bersumpah tak betul. Nak yang senang juga kafarahnya. Allah Akbar. Kalau boleh, dia beginilah kalau dapat. Begitu juga bila kita dalam konteks kafarah satu, kemudian dalam konteks hutang dua. Bila kita dah buat satu-satu kesilapan, dia kalau boleh jangan ngam-ngam. Sebaik-baik jangan ngam-ngam. Jangan macam hutang contoh. Katakanlah kita pinjam duit seseorang, katakanlah kita pinjam RM10. Okey, memang dah betul pun kita bayar RM10 tu, tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang satu bab apabila yang mungkin kelewatan kita bayar hutang, ataupun pada ketika kita pinjam hutang, kita pinjam duit dia dulu tu, pada ketika tu dia perlukan duit tu, tapi mungkin dia kesiankan kita, dia benarkan kita untuk kita pinjam duit dia. Sebab itu dalam Islam, kalau kata dalam bab hutang, dia ada bab qardul hasan, yakni bila bayar balik, lebihkan. Contoh RM10, lebihkanlah RM10, 10 sen. Tak senonoh kan, 10 sen sikit tau okey, cadangannya RM1. Okey, RM1, cadangannya RM1. Kalau RM10 bagi RM11, dengan syarat orang yang bagi pinjam dia tak letak syarat, kau kalau pulang RM11, itu jadi riba. Kita pandai faham sendiri. Engkau masa mudahnya engkau dah tolong aku, terima kasih, jadi aku lebihkan. Itu masa mudahnya. Begitulah juga dalam bayar kafarah, kalau dapat, dia kata 1 juta, ya betul, tetapi begitu juga kalau dapat, lebihkan dia. Itu adalah jalan selamat dalam banyak keadaan. Kita kena ambil jalan selamat dalam banyak keadaan. Jangan ngam-ngam. Sebab kadang ngam-ngam ni masalah juga, belum tentu. Tak kisah. Maksudnya kalau pecah-pecah, yang tak berkumpul ke, yang lain-lain ke dan sebagainya, tak kisah, tak ada masalah. Itu adalah lebih baik. Sebab bayar kafarah dia dalam bab ibadat, ingatan tegas pada diri saya terutamanya, dan itu juga pada tuan-tuan secara langsung. Bila dalam bab ibadat, jangan terlalu berkira-kira dengan Allah. Jangan terlalu berkira-kira dengan Allah. Tak nak.
nikmat yang Allah bagi kat kita terlalu banyak, luas. Sehat kita yang tak terkira, nafas yang kita hirup tiap-tiap saat ni tak terkira, jantung yang duk berdegup, yang mengalirkan darah pada diri kita ni pun semua tu nikmat Allah. Yang kita pandang pun nikmat Allah. Allah tak pernah berkira-kira pun. Dalam hadis sahih pun Nabi kata dalam hadis kursi, Allah kata tak bagi kesan ke aku pun kalau kau dah kata ke aku, ya maha kayanya Allah. Tetapi begitu juga antara tanda syukur pada Allah SWT berlebih-lebih sikit, terlebihkan sikit sedekah kita dan sebagainya, itu adalah lebih baik dalam banyak keadaan, dalam mana pun. Begitu juga kalau katakan macam dalam kita ambil wudu kan, kita betul lah sampai ke siku contoh katakan, tapi kalau dapat kita lebihkan sedikit, jangan ngam-ngam basah kat siku-siku je, jangan. Sebab sila-sila pun ada yang kata pada segi-segi tu, kalau segi-segi tu kalau ada yang tahu betul, tak nak lebihkan dia. Itu lebih dia katakan, kata kalau dapat, sebab anggota wudu tidak akan disentuh oleh tidak akan disentuh oleh neraka Allah. Api neraka Allah tak akan dapat sentuh anggota wudu yang dibasuh dengan sempurna. Jadi itu sebenarnya salah satu daripada untuk kita elakkan daripada disentuh oleh api neraka Allah ialah anggota wudu tu basuh dalam cukup sempurna. Lebihkan dia, jangan ngam-ngam, tak nak. Apa saja, baik pada muka ke, baik pada tangan ke, kaki, kepala dan sebagainya, ya, biar sungguh-sungguh. Jangan katakan ngam-ngam sikit-sikit dan sebagainya. Lebih-lebih sikit. Bukan masuk guna air itu lebih, tidak. Tapi basuhan tu, ruang tu dilebihkan. Ruang basuhan tu dipanjangkan sikit. Itu salah satu langkah yang baik. Okey. Ustaz. Salah. Amanah raya. Soalan kedua, amanah raya. Saya susah nak jawab sebab saya tak tahu. Saya akan tunjuk kat situ lah. Sebab dia soalannya dia kata amanah raya tu dia kata, mungkin dalam dia charge dia kot. Saya tak tahu dari segi detail dari segi processing itu saya tak tahu. So tak adil untuk saya komen. Ustaz, macam sekiranya seorang ahli keluarga tu dia keluar rumah, lepas tu berapa tempoh minima dia untuk jadi tukar status, jadi macam dari ahli keluarga jadi tetamu lah macam tu. Ahli keluarga masuk rumah berapa lama? Macam dia keluar rumah kan, macam tempoh minima dia keluar rumah lah untuk dia tukar status dia jadi tetamu tu. Jadi tetamu ni pada dasarnya ialah dia tak ada kata tempoh waktu tertentu. Okey, pada dasarnya dia begini. Daripada sudut ad-diyafah, dalam bahasa Arab kita panggil ad-diyafah. Ad-diyafah ni maksudnya dalam tetamu, dalam persoalan tetamu. Bila saya umum lah untuk mudah supaya dapat gambaran. Bila seseorang masuk dalam rumah kita, ulama bahas berapa ruang waktu, berapa lama yang seseorang tu boleh masuk dalam sebuah rumah. Wajib pegang baik-baik, siapa pun masuk dalam rumah kita, dia berhak untuk mendapat hak diyafah, hak sebagai tetamu. Tidurnya tu 1 malam, wajib. Melayani ia dari segi makan minumnya, tempat dia selesa untuk duduk baring, tengok astro contoh, naik 1 hari. Contohlah, saya tak langsung 1 hari wajib dia selesa. Baik, maksimumnya 3 hari. Pergi rumah orang jangan lebih pada 3 hari. Orang menyampah lama-lama. Aku nak keluar pun tak boleh, nak halau, ada kaitan saudara mara, kan? Tapi kau tak faham ke? So paling lebih 3 hari, tak lebih. Begitu juga bila kita keluar, kita pergi rumah mana-mana orang pun macam tu juga. Hak kita untuk mengatakan disifatkan sebagai tetamu kepada seseorang, sekurang-kurangnya 1 hari, maksimumnya 3 hari. Lepas tu keluar, dia tak boleh lebih daripada tu. Tapi kalau katakan yang datang tadi tu adalah ahli keluarga kita,
Kalau yang datang tadi itu sememangnya ahli keluarga kita, memang selama-lamanya memang dia memang sebagai tetamu kita bahasa mudanya. Dia terikat di situ. Kita tak boleh kata dalam tempoh 3 hari ni kau mak bapak aku, masuk hari keempat lah. Kita tak boleh. Dia tetap kita kena hormatkan dia, kena angkat dia, kena muliakan dia dan sebagainya. Tetapi begitu juga kita kena faham-faham sendiri. Sebab dalam perbahasan bab al-diyafah, yang ni dalam bab tetamu, sama ada kita mendatang rumah orang atau orang datang ke rumah kita, the maximum is 3 days. Dan tempoh 3 hari itu hak dia dekat situ. Tapi yang pastinya sungguh-sungguh hari pertama itu adalah wajib melayani dia dengan hak-hak yang sepatutnya. Makan minum dia, tempat duduk selesa dan sebagainya. Kita kalau bilik pun bilik yang sesuai. Itu sudah. Kalau dapat bilik kita yang ada aircon, kasih kat dia. Itu yang berat. Itu pun lah kalau katakan ada, jangan bagi store sudah tu. Kan itu melampau kau. Dapat pun sudah masuk rumah orang. Agak-agak tu. Kita pula cakap macam tu. Agak-agak lah. Kita muliakan tetamu tu. Sebab pada hakikatnya tidak sia-sia tuan-tuan. Saya ingatkan pada diri saya, pada semua orang, tidak ada kebaikan yang kita buat tadi tu sia-sia. Tak ada. Semua innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan, katakan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kita baca dalam surah Ar-Rahman, bukankah kebaikan itu selayaknya dibalas juga dengan kebaikan. Cantik ayat Tuhan. Cantik tuan-tuan. Allah pujuk kita supaya kita buat kebaikan, sebab hakikatnya ialah melakukan kebaikan menenangkan manusia, menyeronokkan manusia. Kita dah layan orang datang ke rumah kita, dia balik, kita dah layan cukup baik dah, bagi makan minum, tempat yang elok dan sebagainya. Dia balik pun senang hati, keluar dengan senyum. Lepas dia balik, percayalah kita juga akan puas hati, aku dapat layan dia baik-baik. Seronok tuan-tuan. Ketenangan, sifat kebaikan, dia memang yang menenangkan manusia. Tapi bayangkan pada ketika awal-awal terima dalam keadaan baik, dia balik dalam keadaan masam, saya yakin kita juga akan rasa menyesal satu ketika nanti. Nyesal aku tak layan dia lebih baik. Sebab sifat kejahatan sememangnya tidak menenangkan manusia, tapi sifat baik dia menenangkan manusia. Jadi kita buatlah benda-benda yang baik supaya jiwa kita tenang. Itu pada hakikatnya. Cantik. Islam cantik. Dia bagi tu, dia masuk pelan-pelan untuk kita fikir-fikir. Sebab tu Nabi kata, aku datang untuk diungkapkan dari segi kemuliaan akhlak yang baik. Itu cantik. Baik, rasa cukup yang untuk pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan. Minta maaf sekali lagi sebab tak tutup tu je. Ada orang tak kisah, tapi ada orang tu dia nak macam tu. Itu yang payah tu. Nak kena melayan, nak kena minta maaf juga dia. Dan kalau tertinggal tu dia kata apa kan. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran, dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah. Dan kau berikanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.